Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Muhammad Irfan bin Nasri, nombor matriks 060004. Baiklah, Al-Muhasibiyah. Abi Abdillah Al-Haris Ibnu Asad Al-Muhasibi. Beliau seorang yang diterima oleh semua tokoh-tokoh Islam di zamannya kerana ketokohan beliau dalam ilmu-ilmu Islam, khususnya dalam ilmu kesufian. Percakapan dan pandangan beliau banyak membincangkan tentang hakikat tauhid dalam suasana mengambil kira muamalah zahir, walaupun menceritakan tentang hakikat tauhid tetapi memberi penekanan juga kepada muamalah interaksi zahir kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya hukum hakam dan ibadat zahir semuanya diberi perhatian di samping menekankan soal-soal makna kesempurnaan tauhid. Al-Imam Al-Muhasibi menyatakan bahawa ar-ridha itu sebahagian daripada hal, bukannya sebahagian daripada maqam yang dipandang ataupun difahami oleh sebahagian ulama tasawuf yang lain. Perbincangan hakikat redha. Sebelum bincang tentang redha ini, pada pandangan Imam Al-Muhasibi, sama ada hal ataupun maqam, kita nak tahu dahulu apa dia hakikat redha. Kita cerita dulu pembahagian redha, kemudian perbezaan antara hal dan maqam. Telah dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah, semua ulama Islam bersepakat, ijma' ulama' mengatakan redha ini suatu sifat yang boleh ada pada hamba, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaqa ta'mul iman man qad radiya billahi rabba. Akan mengecapi rasa iman siapa sahaja yang ada sifat redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhannya. Redha Allah kepada hamba, maksudnya Allah Ta'ala menghendaki kita supaya kita dapat memiliki pahala, nikmat dan kemuliaan dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala redha dahulu, kemudian baru kita redha. Sebab sekiranya Allah tak redha pada hamba, sudah pasti kita tak boleh buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Redha hamba kepada Allah. Apabila kita taat kepada Allah Ta'ala dan tunduk serta patuh kepada segala suruhannya, bila Allah Ta'ala redha serta muliakan kita dengan memberi nikmat kepada kita, misalnya sihat, rasa nak belajar, semangat nak belajar dan senang hati. Orang bukan Islam yang dimurkai Allah juga mendapat apa yang mereka nak, semua dapat. Tapi Allah Ta'ala tak redha. Muslim dan mukmin dapat faham tanda Allah Ta'ala redha ialah bila kita marah, orang kata kita bukan Muslim. Makna redha hamba kepada Allah dari sudut zahir, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang, itulah yang dikatakan ibadah dan takwa. Juga kesan daripada hati merasa redha. Kata Imam Ghazali, sempurna ibadat itu apabila ada bahagian ibadat berbentuk buat dan tinggal. Kalau bertembung antara buat, iaitu ta'ah, fi'il, amal,
dengan tinggal ijtinab, maka keutamaannya ialah tinggal. Sebab bila kita tinggal perkara yang dilarang itu, walaupun kita tak buat, kita tak rugi. Petanda seorang hamba itu reda pada Tuhannya, sebab reda itu sebenarnya bukan perbuatan zahir, bahkan ia perbuatan atau perasaan hati. Tapi bila ada perasaan hati begitu, sudah pasti zahir turut menunjukkan makna reda. Makna reda hamba kepada Allah dari sudut maknawi, aspek perasaan, emosi dan hal hati. Antaranya, perasaan hati kita sama sahaja, sama ada Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita sesuatu perkara dengan mempamerkan makna jamal, atau menghalang daripada memberi kepada kita sesuatu perkara yang kita kehendaki dengan mempamerkan makna jalal Allah. Jamal, sifat kesempurnaan Allah. Nama-nama Allah Ta'ala yang menyenangkan kita bila kita mendengarnya, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Fattah, menjadikan kita sihat, baik, senang dan suka hati. Jalal, sifat keagungan Allah. Nama-nama Allah Ta'ala yang membimbangkan dan menakutkan kita bila kita mendengarnya, seperti Al-Jabbar, Al-Qahhar. Kita nak sihat tapi sakit, kita nak senang tapi susah, kita nak berjaya tapi gagal. Perasaan hati lain yang mungkin timbul bagi orang yang mempunyai sifat reda kepada Allah Ta'ala. Hati tenang sahaja, tidak keluh kesah ketika melalui hukum hakam ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak rasa sempit dada, sukarela. 4 bahagian bentuk keredaan manusia kepada Allah Ta'ala. Reda kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila Allah Ta'ala mengurniakan kepadanya kurniaan yang menyenangkan, biasanya berbentuk kefahaman hati, dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala maknawi, sebab dia melihat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pengurnia kurniaan sebelum mendapat kurniaan itu. Redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan biasanya nikmat keduniaan yang dikurniakan, suka, gembira dan merasakan dia berhak memilikinya tanpa dia sedar bahawa itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin dia tahu, tetapi perasaannya lupa bahawa Allah Ta'ala yang mengurniakan nikmat kepadanya dalam keadaan rugi, kerana dia terhalang daripada dapat menyedari kurniaan itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila menerima ujian-ujian yang dikenakan dalam kehidupannya daripada Allah Ta'ala sebagai suatu ujian untuk meningkatkan sifat redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab dia dapat melihat hakikat makna ujian itu sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sedang menguji dia dengan pelbagai ujian yang dihadapinya. Redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab kurnia Allah Ta'ala memilih dia secara khusus, iaitu menjadi orang yang hubungan perasaan hati kasih kepada Allah Ta'ala mengatasi rasa kasih yang lain. Hal satu sifat hati yang kita rasai tapi sekali-sekala. Satu perasaan yang sedang dirasai dalam hati sekarang
tanpa dibuat-buat. Merupakan kurniaan Allah pergi secara tiba-tiba. Al-Muhasibi mengatakan harus boleh berlaku berterusan berpanjangan. Satu kumpulan ulama' tasawuf yang lain seperti Al-Junaid mengatakan biasanya tidak kekal. Maqam, satu sifat hati yang sebati dan sentiasa rasa dan dimiliki. Usaha hamba yang ingin mencari keredaan Allah, termasuk dalam himpunan amal yang dilakukan berterusan oleh hamba. Ringkasan perbincangan redha. Redha itu kemuncaknya ia menjadi maqam, tapi permulaannya ia merupakan hal hati. Ada dua sisi. Usaha sungguh-sungguh, latih tubis cari perkara yang boleh menjadikan perbuatan sifat perasaan redha dan ikhtiar. Timbul perasaan kasih dan rela kepada Allah. Permulaannya kita usaha melakukan perasaan redha atau buat-buat redha atau paksa rela, al-makasib. Walaupun hati rasa tak boleh terima lagi, dengan pujuk hati kita supaya rela dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesudahan akhirnya, setelah kita melalui satu proses yang panjang, al-mujahadah, Allah Ta'ala kurniakan rasa redha itu kepada kita dalam semua keadaan, sama ada senang mahupun susah, tanpa rasa paksa. Itulah yang dikatakan kurniaan Allah.